你像 Macam tak pernah tengok ah. Ini adalah buka tempat untuk PV kami. Okey, baik. Selamat petang kepada Dr. Pun dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Pei Wei, dan saya Xiang Ling. Dan kami akan bentangkan persembahan untuk SJHK 114 iaitu Ketamadunan Manusia sehingga tahun 1006 datang. Soalan untuk persembahan kami adalah jelaskan sistem pertahanan dan peperangan serta sistem penjelajahan dan penerokaan untuk tamadun Mesopotamia dan tamadun Mesir. Okey. Sekarang kami akan masuk terhadap maksud sistem pertahanan dan peperangan. Apa itu sistem pertahanan dan peperangan? Pertahanan merupakan perihal tentang mempertahankan atau membela diri masyarakat, agama dan negara daripada musuh. Mempertahankan diri demi menjaga keamanan dan keselamatan merujuk persediaan untuk menentang musuh, misalnya dari segi kelengkapan peralatan perang. Manakala maksud peperangan ialah merupakan perjuangan contohnya di medan peperangan, kebiasaannya melibatkan pertempuran di antara dua belah pihak. Seterusnya, marilah kita tengok masuk sistem penjelajahan dan penerokaan. Masuk penjelajahan adalah perihal penjelajah mengelilingi atau berjalan-jalan ke merata-rata tempat atau daerah bertujuan untuk menyelidik dan mengkaji. Manakala untuk masuk penerokaan adalah perihal perbuatan usaha meneroka atau menerokai. Okey, start sedikit maklumat tambahan. Penjelajahan dan penerokaan telah berlaku sejak sebelum wujudnya tamadun awal manusia dan namun begitu aktiviti ini dalam bentuk yang tidak teratur dan tidak langsung. Dan ketika ini penjelajahan dan penerokaan manusia lebih bermaknakan kegiatan mencari rezeki dan membuka pertempatan. Okey, sekarang kita masuk kepada tamadun Mesopotamia. Sebelum kita mengenali sistem pertahanan, peperangan, penjelajahan, penerokaan tamadun Mesopotamia, kita kenali dulu tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia merupakan salah sebuah tamadun terawal dunia. Mesopotamia bererti tanah di antara dua batang sungai. Siapa boleh bagi tahu dua batang sungai itu apa? Sungai Tigris. Sungai itu mengalir dari Gunung Turki. Teluk Parsi. Tamadun Mesopotamia merupakan sebuah tamadun yang telah diperintah oleh bermula dengan kerajaan Sumeria, Ur, Babylon, betul. Jadi tetapi tamadun Mesopotamia ini merosot juga kerana penguasaan pihak Parsi. Okey, macam Mobile Legends kan, kalau you berperang kan mesti ada The tank. impact you. Jadi rakan seperjuangan untuk tamadun Mesopotamia ialah orang Sumeria. Dari segi peperangan, orang Sumeria merupakan orang yang pertama dalam kalangan manusia awal yang mengetahui tentang taktik-taktik peperangan walaupun mereka bersifat kemanusiaan, bijak membuat ramalan berdasarkan agama dan tidak mempunyai cita-cita berperang yang bersungguh-sungguh. Mereka berperang dengan berdiri rapat dan berbaris. Alatan yang mereka guna ialah tombak. Tombak tu apa? Tempat tu. Cucuk sate. Cucuk orang Bukan punya. cucuk orang punya. Lembi dan topi kulit. Ada rakan seperjuangan ada? Musuh ialah orang Semitik. Orang Semitik merupakan puan yang tinggal di Akkad dan suka mengganggu orang Sumeria. Permusuhan dan peperangan sering berlaku antara negara kota di Mesopotamia disebabkan oleh tuntutan air dari sungai yang telah menjadi punca kekayaan. Siapa boleh bagi tahu saya kenapa mereka nak rebut air?
Ay, sudah. Tadi kat sini. Kenapa? Pertanian. Ay, sudah. Betul, pertanian. Oh, pertanian. Betul. Bukan. Minum air. Sekarang pemerintah di tamadun ini telah berubah akibat daripada peperangan demi peperangan di antara negara kota. Kesannya, berlaku kemusnahan negara kota dan keruntuhan tamadun Mesopotamia. Rentetan daripada peperangan yang telah berlaku, Hammurabi telah mendirikan kubu pertahanan di kota. Kubu tersebut dikawal oleh angkatan tentera. Mereka berperang secara terbuka, tak ada taktik. Mereka terbuka je. Lepas tu alatan yang mereka guna ialah panah. Okey. Mereka berperang, ada musuh, ada rakan seperjuangan. Kenapa mereka nak berperang? Pertama, untuk mempertahankan negara kota daripada serangan orang Gasa atau nomad. Kedua, merebut tanah pertanian yang subur. Ketiga, merebut begala air sungai untuk pertanian. Dan keempat ialah meluaskan kuasa dan empayar. Betul. Okey, seterusnya kita masuk kepada ketahanan dan pertahanan. Yang pertama, pembinaan kubu pertahanan. Kubu pertahanan ini kubu pertahanan ini merupakan tindakan pemerintah tamadun Mesopotamia untuk melindungi negara kota daripada serangan musuh. Tadi saya ada kata musuhnya dari orang Gasa. betul. Kepentingannya untuk era diri daripada sering diserang orang Gasa dan nomad yang sering menyerbu kawasan delta dan dataran subur yang merupakan kawasan kaya dengan hasil pertanian. Berupaya mempertahankan diri dan negara daripada segala jenis serangan daripada luar. Inilah kubu pertahanan. Terdapat 3 ciri kubu pertahanan, iaitu terowong, kubu dan tembok atau dinding kota. Untuk info tambahan, tembok biasanya dibina mengelilingi sesebuah negara kota dan dilengkapi dengan pintu gerbang sebagai pintu masuk. Selepas itu, kita masuk kepada kemahiran dan kehebatan ketenteraan. Okey. Latar belakang tentera. Organisasi tentera terbagi kepada 2. Siapa boleh tolong saya baca? Agas merupakan Tentera dan profesional. Tentera yang digelar dalam kalangan rakyat biasa. Inilah agas. Dia ada ni. Saya apa? Domba. Domba dan perisai besi. Untuk info tambahan lagi. Warga negara daripada kota-kota tertentu dipaksa menjadi tentera. Bukan semua warga negara dia rela nak menjadi tentera. Betul. Okey, terdapat 3 unit ketenteraan. Sila beri perhatiannya ada dalam kuis. Ya. Okey. Yang pertama ialah unit lisikan. Yang kedua, unit kejuruteraan. Yang ketiga, logistik. Apa fungsi unit logistik? Senjata ubat makanan. Betul. Organisasi tentera. Siapa pemerintah tertinggi dalam Raja. Raja dibantu oleh Okey, kami tengok satu video. Nirok, a small part of Iran, Syria, and Turkey. Ancient Mesopotamia's army was called the Assyrian army. The Assyrian Empire was built on their army's strength and power, as war was almost a business. In that time, the Assyrians had the largest established army in the Mediterranean. In 1200 BCE circa, the Assyrians began using iron weapons and armor, with fatal results. The Assyrians weren't the first to have this idea. They were the first to organize them into a cavalry. Their army had professional charioteers, wagoners, soldiers, mounted archers, infantry, agile horses, and engineers, with the most important of which was the bodyguards. The Assyrian army was radically included bows, swords, swords, and lances, battering rams, oil firebombs, but mostly relied on iron javelins and spears. The Assyrian army had supply depots, an advanced road network, transport columns, and bridging trains to places as far away as 300 miles from their home base, moving as quickly as modern armies would have in World War I, which is 30 miles a day. The Assyrians used boats of inflated animal skin,
carrying supplies and living off food from captured enemies' territory. Ancient artwork of Mesopotamia depicts Assyrian soldiers creating destruction, utilizing pickaxes, crowbars, and carrying away stolen treasures. Towns that refused to pay the Assyrians were sacked, and according to one ancient tablet, a town was once crushed like a clay pot. People and leaders were forced into becoming prisoners and herd of sheep, as the Assyrians took their goods. Okey, melalui video tersebut, ada tak anda semua memperhatikan terdapat beberapa jenis tentera yang menggunakan? Mereka guna sebagai sebagai pengangkutan. Lagi mereka gunakan alatan senjata. Tembok. Busuk. Terdapat beberapa jenis tentera dalam tamadun Mesopotamia. Yang pertama, tentera pejalan kaki. Tentera ini dilengkapi dengan alatan senjata. Baju topi besi. Ini Perisai. dengan Lembing. betul, bagus. Bagus. Yang kedua, tentera berkuda. Tentera berkuda pula dilengkapi dengan Kuda. kuda. Lepas tu tentera yang ketiga, pasukan memanah. Dilengkapi dengan Memanah kan? panah. Anak panah. Pasukan Okey, yang keempat, unit wanita. Apa fungsi unit wanita dalam peperangan? Betul. Selepas itu, tentera yang paling famous dalam tamadun Mesopotamia iaitu tentera Assyria. Assyria ini mahir dalam meloborkan kubu-kubu yang diperbuat daripada batu bata, dan mereka mahir mengali terowong bawah tanah. Persenjataan yang digunakan dalam tamadun Mesopotamia. Siapa boleh tolong saya listkan? Saya lembing, panah, pedang kecil, busuk. Betul. Inilah senjata yang digunakan oleh tentera dalam tamadun Mesopotamia. Lagi? Siapa lagi? Saya. Okey. Tidak titi. Topi pelindung dada dan kereta beroda. Topi mereka diperbuat daripada gausa dan pelindung dada mereka diperbuat daripada besi. Okey, seterusnya kita masuk kepada sejarah penjelajahan dan penelitian tamadun Mesopotamia. Mesopotamia merupakan tamadun awal yang terkenal dengan penggunaan Roda. sebagai Alat pengangkutan. Okey. Melalui sistem pengangkutan yang ada di tamadun ini iaitu roda, mereka menjalinkan hubungan perdagangan dengan kawasan-kawasan jiran. Selama beribu-ribu tahun, saudagar dan pengembara mengharungi jalan perdagangan yang melintasi Asia. Melalui sistem penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Mesopotamia, ada kesan-kesannya. Kesannya, banyak barang dari luar negara terdapat di Mesopotamia. Barang-barang dari Mesopotamia juga dijual ke negara-negara luar. Seterusnya saya akan serah kepada Kevin. Sekarang saya akan terangkan tamadun Mesir. Okey, lebih dahulu terangkan sikit tentang latar belakang. Mesir terletak di sungai Nil. Berkembang pada tahun 10,000. Okey, selepas kegemilangan pada zaman Empayar, Mesir telah mengalami keruntuhan dan dikuasai oleh orang asing. Dan Firaun bertindak sebagai Raja. pemimpin kerohanian dan panglima besar. Dan Bagus. Nom merupakan separa kebangsaan di region Batavia, Mesir, Hulu dan Hilir. Hulu di atas kan? Hilir di bawah. Betul tak Mirul? Kita tahu. Hulu sungai, hilir sungai. Hulu Hulu atas. di atas, hilir di bawah. Hulu atas. Contohnya bandar Tinis,
Memphis. Firaun Menes atau Mirza berjaya menyatukan ke semua nom ini menjadi sebuah kerajaan dan mengetuai struktur Mesir silam. Okey. Melihat sistem pertahanan dan peperangan untuk tamadun Mesir. Pada zaman Empayar Mesir kira pada tahun 1600 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi, iaitu ketika diperintah oleh Emhos, tentera Mesir disusun rapi dan menggunakan pedati kuda yang beroda besar dan pertaya mati yang dibuat dari kulit. Tentera dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti bahagian tengah dan bahagian tepi, dan serangan menggunakan taktik gerak busuk. Tapi pada masa zaman pemerintahan Thutmose, beliau sendiri mengetuai angkatan tentera. Serangan dibuat pada setiap musim bunga menggunakan jalan darat dan laut. Peralatan yang digunakan oleh Mesir ialah Pedang, panah, baju besi, kuda. Sebelum penyatuan negara dilakukan, Mesir ada Mesir Utara dan Mesir Selatan. Mereka ditapir oleh orang yang berbeza. Nah, dan selepas ditapir oleh Firaun nama Menes, dan Mesir Utara dan Mesir Selatan digabungkan menjadi satu negara. Dan seterusnya, selepas penyatuan negara, mereka mesti melindungi daftarnya, dan perlindungan ini ialah peranan raja-raja Mesir dan perlindungan daripada serangan orang Gaza, Libya dan Palestin. Dan Libya ini di kiri Mesir dan Palestin di kanan atas. Sini Mesir, Palestin di sini kanan atas. Dan selepas itu ada angkatan tentera. Dan angkatan tentera ini terdiri daripada buruh paksa dan rakyat jelata yang bebas dikira, iaitu rakyat biasa lah. Dan mereka dikira untuk membina tembok dan kubu pertahanan. Dan tentera mereka pada masa itu adalah kedudukan mereka sangat dihormati dan diiktiraf dan disanjung tinggi oleh masyarakat Mesir. Betul kan? Betul. Seterusnya persenjataan. Pada masyarakat Mesir itu mereka menggunakan senjata seperti busa, anak panah, lembing, kapak. Ini adalah busa dan anak panah, ini lembing dan ini kapak. Dan seterusnya raja mereka sebagai ketua negara. Dia juga merupakan pemimpin angkatan tentera untuk mempertahankan negara. Yes. Okey. Sebelum itu tiada terangkan, ada 4 zaman. Siapa ingatkan? Ingat. Amin Hafiz lah. Empire. Tengah. Empire. Abad 18. Amin Hafiz. Satu nama. Amin Hafiz. Sepak. Amin Hafiz. Ke berapa? 9. Ketiga. Ke berapa? 3. Firaun ke-9. Firaun ke-9. Nanti ada satu. Ketiga. Okey. Zaman kerajaan lama, mereka tak ada tentera Hayya. dan sedekan. Rakyat direkrut semasa perang dan penjaga keamanan di kawasan sempadan, mengawasi operasi kuari dan ekspedisi perdagangan, dan mereka sebagai tenaga buruh polis, dan mereka diawasi oleh pengawal diraja dan komandan profesional, dan pegawai juga ditugaskan menjaga keselamatan golongan istana. Zaman seterusnya ialah zaman kerajaan pertengahan. Siapa boleh tolong bacakan? Jai baca. Okey. Kalau kerajaan pertengahan, bilangan anggota tentera terdiri dari siapa? Seterusnya. Pada tahun hari ini, satu angkatan tentera kebahasaan ditubuhkan. Tentera direkrut daripada Nur. Mereka dilengkapkan dengan senjata seperti busa, anak panah, lembing dan Kayak potato. Terima kasih Jai. So pada zaman ini
Macam dijangkau kan, ya tentera yang daripada awal tak ada kan. Kita ada tentera setengah dan tapi pada pertengahan ada sedikit tentera. Dan mereka ada latih lah, tetapi takut sangat, tak banyak sangat kan. Okey, maka seterusnya ialah zaman pada abad ke-18 sebelum Masehi. Dan dalam zaman ini, abad ini, tentera mereka adalah mengalami perkembangan yang amat pesat. Kerana Mesir mempunyai satu organisasi ketenteraan yang tersusun. Ketenteraan pada masa ini adalah lebih tersusun lah. Dan Mesir mempunyai tentera sepenuh masa dan simpanan yang ramai. Dan kerja tentera adalah dipandang tinggi, kedudukan mereka diiktirafkan dan kedudukan mereka tinggi lah. Dan status sosial meningkatkan apabila bergaya dalam sesuatu kempen ketenteraan, iaitu boleh menyimpan hamba, harta rampasan, perang, pangkat dan dikurniakan tanah daripada aset milik raja. Okey. Zaman keempat adalah zaman pada zaman ini ramai orang asing berkhidmat dalam tentera Mesir, dan tentera tawanan perang ini akan dikurniakan tanah sebagai balasan untuk mereka berkhidmat sebagai tentera. Dan pada peringkat akhir perkembangan dan pembesaran dalam angkatan tentera membolehkan Mesir terlibat dalam pembinaan empayar. Mereka berkhidmat sebagai tentera upahan atau tawanan perang. Orang asing itu terdiri daripada orang Nubia, Syria, dan Sidon. Terdiri daripada orang Palestin, Syria. Ulang lagi terdiri daripada. Ini bukan soalan loh. Oh, Yang bukan ini. Boleh hafal. Terdiri daripada Ya, ingat. Okey, tengok satu video tentang penaklukan Mesir. Penaklukan Mesir, Al-Aris, kota pertama yang jatuh ke tangan pasukan Muslim. Sampai tahun ke-18 Hijriah atau tahun 639 Masehi, pasukan Muslim telah berhasil melakukan pembebasan wilayah dari Jazirah Arab, Syria, dan bagian barat Persia. Pada saat itu, kepemimpinan umat Muslim berada di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Setelah pembebasan Syria serta memastikan stabilitas politik dan keamanan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan pasukan Muslim memulai kampanye militer dengan target Mesir. Amirul Mukminin mempercayakan kepemimpinan pasukan kepada Amr bin As. Dalam kampanye militer Syria, tugas terakhir Amr bin As adalah menaklukkan wilayah di sekitar Yerusalem setelah kota tersebut jatuh ke tangan pasukan Muslim. Membawa sekitar 4.000 pasukan kavaleri, Amr bin As bergerak ke Gaza menuju perbatasan Syria, Mesir. Beberapa sumber sejarah mencatat pergerakan Amr bin As dan pasukannya dimulai pada kisaran bulan Desember 639 Masehi. Mesir, sebuah negeri di pesisir selatan Laut Mediterania yang memisahkan daratan Afrika dengan Asia. Negeri ini juga disebutkan dalam Al-Quran melalui kisah perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun. Mesir memiliki bagian wilayah yang sangat subur, yaitu lembah Sungai Nil. Keberadaan Sungai Nil inilah yang membuat peradaban Mesir terus berkembang. Dari era Fir'aun, Romawi, sampai ke peradaban Muslim, hingga kemudian banyak yang menyebut Mesir sebagai hadiah dari Sungai Nil. Mesir pernah menjelma menjadi Kekaisaran Ptolemai selama ratusan tahun. Kekaisaran ini dibangun oleh Ptolemy, deputi Alexander Agung, penguasa Makedonia. Eksistensi Ptolemai berakhir seiring naiknya kekuatan baru dari seberang utara Mediteran, Kekaisaran Romawi. Kaisar Agustus, pemimpin Roma pasca Julius Caesar, melakukan aneksasi terhadap Kekaisaran Ptolemai. Bekas negeri Firaun tersebut kemudian menjadi provinsi Romawi. Kaisar Agustus
Augustus menunjuk Cornelius Gallus sebagai gubernur pertama Romawi di bekas Kekaisaran Ptolemai. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, Mesir mengalami perubahan otoritas seiring terpecahnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi Timur, apa yang dikenal sebagai Bizantium dan berpusat di Konstantinopel, berhasil mengendalikan geopolitik di bagian timur Mediterania. Pengaruh Bizantium semakin besar seiring kemampuan mereka mengambil alih bekas wilayah Romawi Barat. Pada abad ke-5 Masehi, Mesir telah menjadi sebuah provinsi dalam kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Memasuki tahun ke-13 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, Khalifah Abu Bakar melancarkan serangkaian kampanye militer ke provinsi Syria. Kampanye militer di wilayah kekuasaan Bizantium selesai pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Peta politik kawasan Timur Tengah pun berubah. Bizantium masih memiliki kekuasaan di Anatolia atau Asia Kecil dan Mesir. Sedangkan di sisi timur, Sasanid Persia masih tegak berdiri, namun dalam kondisi genting karena tepian barat mereka telah jatuh ke tangan kaum muslim. Cyrus, gubernur Mesir yang berkedudukan di Alexandria, mulai meningkatkan kewaspadaan akan ancaman dari perbatasan timur mereka. Sementara itu, ketika kontingen Amr bin As sampai di Rafah, datanglah Ubah bin Amr, utusan pembawa surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amr bin As tidak segera membaca surat tersebut, tetapi melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Sajratain di dekat Al-Aris, kota perbatasan antara Mesir dan Syria. Surat dari Amirul Mukminin ternyata perintah kepada Amr bin As untuk menunda kampanye militer. Jumlah pasukannya terlalu sedikit untuk menguasai Mesir yang sangat luas. Namun, dalam surat Amirul Mukminin disebutkan pula, jika Amr bin As sudah mencapai Mesir, maka kampanye militer harus dilanjutkan. Kampanye militer dibatalkan jika kontingen pasukan muslim belum memasuki Mesir. Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang sudah menerima surat balasan Amr bin As memilih mengamati perkembangan kampanye militernya. Selain itu, beliau mulai menyiapkan sejumlah pasukan di Madinah untuk membantu pergerakan kontingen Amr bin As. Sementara itu, kontingen Amr bin As telah bergerak dan memasuki perbatasan Mesir, Al-Aris. Pasukan muslim tidak mendapatkan perlawanan apapun di kota tersebut. Al-Aris merupakan kota kecil tanpa pertahanan. Al-Aris, kota pertama di wilayah Mesir yang jatuh ke tangan pasukan muslim. Sebagaimana penaklukan kaum muslim, tidak ada serangan yang diarahkan kepada penduduk yang sudah menyerah. Juga tidak ada pemaksaan konversi agama. Kontak militer pertama kontingen pasukan muslim akan terjadi di Pelusium, sebelah barat Al-Aris. Sambo. Seterusnya, sistem penjelajahan dan penerokaan untuk tamadun Mesir. Pengenalan sedikitlah. Tamadun Mesir merupakan tamadun yang paling awal terlibat dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Kajian arkeologi dan inskripsi yang terdapat pada dinding kuil di El Bari di Barat Tebes yang mengandungi maklumat tentang aktiviti penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Mesir. Dan maklumat yang terdapat dalam dinding ini adalah apa? Bukti yang mencatatkan bahwa Mesir adalah tamadun yang paling awal dalam aktiviti penjelajahan dan penerokaan. Contoh-contoh yang masuk adalah ekspedisi Bursa yang dilancarkan ketika Mesir di bawah pemerintahan yaitu Ratu Hatshepsut. Pada tahun Ratu ini memerintah antara tahun 1501 sebelum Masehi sehingga 1479 sebelum Masehi. Pada tahun 1492 sebelum Masehi, ke tanah Pun yang dipercayai terletak di kawasan Somalia moden. Kena buang. Okey, ekspedisi pagi tamadun Mesir terbahagi kepada 3 tahap iaitu ekspedisi terawal, Ekspedisi Firaun, Ekotum, Ekspedisi Hafuf. Ada berapa tahun lagi? 3. Tiga. Ekspedisi terawal,
Ekspedisi Yeah. Good. Okay. Orang yang pertama melakukan ekspedisi adalah melalui laut. Laut. Contohnya, Hano dari Indonesia bersama orangnya telah mengadakan ekspedisi ke negara Mesir, berlayar ke selatan Tanah Arab dan Laut Merah. Ratu Hatshepsut telah menghantarkan satu ekspedisi ke Tanah Hun di selatan Laut Merah. Dan ekspedisi ini terdiri daripada 5 kapal besar dan disertai oleh 250 orang kelasi kapal. Tujuannya adalah untuk memperoleh getah yang berbau harum dupa dan minyak wangi yang khas. Okay. Neko 2 iaitu ekspedisi yang kedua kan tadi. Beliau telah menghantar satu armada untuk berlayar mengelilingi Afrika. Dan pelayaran ini disertai oleh orang Polynesia. Dan kenapa mereka nak orang Polynesia? Kerana bangsa ini adalah pelayar yang handal. Kenapa cakap bangsa ini adalah pelayar handal? Berjaya melalui Mediterranean. Berjaya melalui lautan Mediterranean. Hebat dalam membuat kapal. Ya, betul. Sebab bangsa Polynesia ini adalah bangsa maritim yang ulung. Dan mereka pernah membantu Nabi Sulaiman membuat armada laut. Dan hal ini telah membolehkan bangsa Ibrani betul kan? Bangsa Ibrani mengarungi lautan. Kan? Betul lah. Dan tujuan ekspedisi ini adalah untuk menyelidiki kawasan di selatan dan menentukan saiz Mesir. Kerana beliau beranggap bahawa kawasan tersebut adalah hak milik kerajaan. Orang-orang Mesir mempunyai pemikiran yang kritikal terhadap alam sekitar kerana pengetahuan mereka luas terhadap ilmu alam, geologi dan lain-lain. Mereka dikenali sebagai penjelajah awal yang membuat ekspedisi bukan sahaja untuk berdagang malah untuk mengkaji kawasan kekuasaan mereka. Okay. Tujuan untuk membuat aktiviti penjelajahan dan penerokan Mesir. D. Everything happens tourism. Okay. Tujuan pertama adalah untuk menjalankan perdagangan. Maklumat penjelajahan dan penerokaan adalah untuk mendapatkan barang-barang dagangan. Ekspedisi dihantar ke Nubia dan Pun untuk memperolehi barang-barang dagangan seperti kapur barus, ebony dan gali gajah. Boni tu apa? Tak apa. Wah. Raja Hatshepsut menghantar 5 buah kapal perdagangan ke Pun. Apa itu pun? Pun kat mana? Kat belakang. Saya cari untuk kamu Pada 1453 sebelum Masehi untuk mendapatkan barang dagangan seperti Dapat emas, perak dan minyak wangi. Dan ekspedisi ini juga bertujuan untuk mengawal peredaran dan perjalanan. Okay. Ekspedisi perdagangan diketuai oleh Harun. Diketuai oleh Harun. Yang dihantar untuk mencari jalan perdagangan ke Yaman. Punya answer. Dan tujuan kedua adalah penaklukan untuk kepentingan ekonomi. Ekspedisi tentera dihantar untuk menguasai jalan perdagangan. Dan Boni nak. bagaimana sebut Kopi nak. Pat opina. Pat otina tu. dihantar ke Nubia untuk menakluk kawasan tersebut. Dan tujuan penaklukan tersebut adalah untuk contoh barang yang berharga adalah Betul.
Okey. Tujuan ketiga adalah untuk penolakan untuk tujuan kepentingan strategi dan keselamatan. Tujuan kedua adalah penolakan untuk tujuan apa? Bukan. Tujuan kedua tadi. Penolakan untuk perdagangan. Itu pertama. Penolakan ekonomi. Ya, ekonomi. Saya buat mah. Dan orang Mesir melakukan aktiviti penjelajahan dan penolakan untuk menolak, menjajah dan meluaskan pengaruh di kawasan lain. Contohnya, kejayaan orang Mesir menolak tanah-tanah jajahan disebabkan oleh pasukan tentera laut mereka yang kuat. Dan pasukan tentera mengiringi konvosi perdagangan untuk mempertahankan konvosi daripada serangan musuh. Ini menyebabkan kurangnya ancaman kepada empayar Mesir dan untuk membolehkan kawasan-kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan selamat daripada ancaman musuh. Okey, itu saja. Ini adalah videografi yang kami gunakan. Okey. Yes. Dalam kuis ini jika ada soalan fill in blank, semua huruf besar dan kalau ada dua jawapan kena letak koma bukan dan. Koma. Tapi letak Koma空格吗？ Tak payah. apa koma? Huruf besar. Semua huruf besar. 简单的。 Apa? Kuis ini. 王景，我们合作，蓝色是我们的。蓝色是我们。毕竟他们拿蓝色，我们拿黄色跟红色。那个感觉我的，我全部都要93。 Kena dua jawapan jangan guna kom. Biasa sih. 坐前面一点的。 Kena dua jawapan tekan dan kom. Ada di 28. Dua apa dia? Kejap, soalan lain. Balik sangat. Dua cari fill in blank. Kalau ada dua jawapan letak koma. Jangan letak dan. Contoh Adman, koma, Idul. Firaun Tak tahu. Aku pilih kau. Ada 5 orang Tangkap lagi. apa tu weh? 5 orang lagi. Sekejap. Okey. Tak boleh. Ni tolak carrot.对，关掉 reaction 了。 Berapa? 18. Kecuali kami. 18. 3 orang. 那这个第一个。 Okey, sana ada lagi. Berapa kuatnya? Masa jawab. Dia 1, 2, 9. Dia tak ni dah. Satu lagi. 那不用来他们。 Tiga satu dua. Freeze 还50。 93. 还有是力。 Okey, cukup. Let's go. Let's go. Tak ada game bro. Belum. 一起互相不会。 Buat di telefon Joa sebab tak sama soalan. Okay. Sila. Mula. Sekarang. Mana saja. 我靠，你这题有错。记住去吧。很香。这个容易，我直接给他拿下。这样才做到。这个好像我记得。应该是这个颜色。 Semua salah. Alamak. 可是我这个我记得，这个是出来黄色。 Toilet bu. Nice。 Su tu. 这里做。 Sumpah lah. Sikit betul. 做这个是。 Ikut lain dengan aku.
这我忘记，应该是黄色的。哎呀，他那个有风景就 OK，是1米之内。是1米才太慢。Orang pertama yang melakukan ekspedisi nanti ke sorry， 那几个的意思应该是记错了。你们做了谁？我写完没有？那是真的什么？记着。哎呦，这错了。 Mana? Ada kombai. 就是我们。 Yes, nice. Kena kat stok yang tadi dengan dia. Ada Zunai Beba. Nama berapa dia? Hidrologi. Kalau nak potong ke dulu. Minggu ni bahaya tu je potong ke dulu. Salah hijau. Susah. Kau jadi aduh. Cuba beli. Saya tulis. Tak ini. Dulu je potong. Ada 10 orang lagi belum siap. 9. Foto kombai. Hydrology. Foto mabot aku kasi mabot aku.我要蓝色，我拿这个。7 lagi. 6 lagi. 5 lagi. 5 lagi. Siapa roti canai? Yes, 是我们的。2 lagi. Mana mau pizza? Roti canai. 我是什么意思？
Banyak aja kita. Sikit-sikit. Oh, okey. Tak yang aku betul betul. Jadi angkat dia sama. Yang meja swing. SY kerja. Apa ada lagi atau habis apa? Macam itu siapa? Apa lelaki? Dua lagi siapa? Dua lagi siapa? Dua lagi siapa? Cepat lah, cepat lah. Cepat lah. Segitulah kau dah Bahaya bahaya. Banjing banjing. Banyak Google dah. Banyak Oh, banjir. Last. N. And Nanti. Belum tak lagi N. Betul lah N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acik ada di motor.